Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Betul. saya memperkenalkan diri saya dululah. Saya Muhammad Zahri Zofri dan rakan-rakan saya yang lain. So, hari ini kita akan membincangkan tentang akidah itu sendiri dan kami daripada kumpulan 2. Tajuk yang kami nak membincangkan adalah akidah dan peranannya dalam dalam menghadapi dunia masa kini. Seperti yang kita tahu, pada 2023 ini, generasi-generasi muda mudah terdedah dengan pergaulan bebas, dengan hal ehwal pendidikan, dengan pelbagai lagi anjakan paradigma daripada pengaruh barat. Oleh hal yang demikian, kita akan memulakan forum ini dengan menjemput Ustaz Azman Syahari untuk membincangkan sendiri tentang akidah itu sendiri. Sebelum itu, boleh saya memperjelaskan, menceritakan sedikit tentang latar belakang Ustaz Azman bin Syahari, iaitu seorang pensyarah dalam pengajian Islam dan Bahasa Arab di Kolej Politek Mara Batu Pahat dan dalam Fakulti Pengajian Umum. Okey, sebelum tu saya akan memperkenalkan balik diri saya. Saya Muhammad Zahri Zofri bin Omar. Saya Farhana Akila binti Osman. Saya Muhammad Zafri bin Azman. Saya Zarina Nazira binti Zur Arman. Saya Siti Khatijah binti Ahmad. Okey, sesi selanjutnya mengenai kajian akidah. Akidah bermaksud percaya dan yakin dengan kebenaran, kewujudan, keesaan, keagungan serta kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam 2 kalimah syahadah yang tersurat dalam rukun iman. Melalui asas akidah dan iman inilah seorang itu akan dapat mengenal hakikat kejadian yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah jugalah yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan dan mengajar seluruh umat manusia tentang asas-asas akidah yang lain seperti keimanan kepada kitab, Rasul, hari kiamat serta qada dan qadar yang terangkum kesemuanya sebagai rukun iman. Boleh saya menceritakan sedikit? Akidah itu senang cerita, ia berpaksikan balik kepada rukun iman itu sendiri. Kajian mengenai akidah yang kedua adalah tanpa akidah, hidup seorang akan mudah terpesong dan tergelincir. Bahkan mungkin terkeluar daripada agama Islam itu sendiri, iaitu murtad. Seperti kita tahu, jika kita tidak mempercayai akan kewujudan Allah itu sendiri, kita sendiri akan murtad. Apabila kita melakukan perkara yang dilarang oleh Islam, kita sendiri akan murtad. Dan sebagai seorang Islam, kita wajib mengimani kesemua rukun iman. Sesiapa yang kufur atau tidak percaya dengan satu rukun daripada rukun tersebut akan menjadi kufur. Untuk tidak berlengahkan masa, saya ingin menanyakan kepada Ustaz terlebih dahulu. Boleh Ustaz terangkan maksud akidah secara terperinci menurut pandangan Ustaz? Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pelajar yang saya hormati sekalian, ya. Jadi mudah-mudahan dalam rahmat Allah SWT, insya-Allah. Okay, terima kasih pertamanya kerana memberi saya peluang lah untuk kita berkongsi sebenarnya, ya, berkaitan dengan akidah. Saya percaya you all mungkin dah buat kajian, mungkin dah buat research sebagainya tentang akidah ni. Saya cuma melengkapkan sajalah, kita tambah sikit-sikit lah mana yang boleh berkaitan dengan akidah ini. Jadi kalau kita lihatkan pada soalan yang pertama tadi, kita nak faham tentang maksud akidah tadi. Jadi di awal pembukaan tadi pun saudara Zarif dah maklumkan kan, akidah itu dimasukkan dengan akidah tadi tu. Jadi kalau kita apa yang disebutkan di awal itu dah pada saya dah memadai lah, dah mencukupi kan tentang keimanan dan sebagainya. Cumanya akidah ni dia senang cakap, senang fahamnya adalah dia berkaitan dengan tentang kita, perjanjian kita. Perjanjian kita dengan Allah dan Rasul. Ya, perjanjian kita dengan Allah dan Rasul melalui 2 kalimah syahadah. Ya, itu perjanjian. Jadi sebab itu kalau orang-orang yang dia murtad, keluar daripada agama Islam, maka dia sudah tidak ada akidahnya. Dia nak kembali kepada Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadat. Itu sebab kita kata akidah ni dia janji. Antara kita dengan Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, dua itulah, ya, dan kita kena pegang dia, ya. Sebab itu kalau kita lihatkan
banyak jugalah ulama-ulama lain mengatakan akidah ni dikatakan sebagai ikatan, masuk je lah masuk dia kata sebagai ikatan ataupun simpulan kepercayaan, keyakinan yang seperti awak sebutkan di awal itu betul ni. Dan yang betul itu tidak mudah terurai. Tidak mudah dikata terbuka perjanjian tadi tu ya dengan dua kalimah syahadat itu. Ya, sebab tu bila dia perjanjian kita dengan Allah dan Rasul, maka kita tak boleh lari daripada rukun Islam dan rukun iman. Kita tak boleh lari. Ya, kan kita dah masuk ya, dah masuk sesuatu tempat umpamanya kita terikat dengan undang-undang. Tahu tak Ya all masuk UPTM, terikat dengan undang-undang. Sebab kita dah berjanji tu kita ada sign agreement berapa semester dan sebagainya. Jadi begitu juga kita masuk agama Islam, mengucap dua kalimah syahadat tadi tu, kita diikat dengan janji rukun Islam, dengan janji pada Allah dan Rasulullah dengan pelaksanaan rukun Islam dan rukun iman. Itu paling asas dalam kita memahami maksud akidah itu, yang kita senang cakap yang lebih mudah kita fahamlah, janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekian. Okey, baik. Terima kasih Ustaz kerana berikan jawapan yang sangat terperinci dan sangatlah padat. Okey, sekarang berdasarkan akidah 123 Blogspot, kepentingan akidah dalam kehidupan pula membentuk jati diri sebagai musuh sejati, menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan, benteng daripada perkara khurafat dan syirik, syarat amalan diterima Allah SWT, penentu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan last sekali tunjang kekuatan umat dan negara-negara Islam. Baik, sekarang saya ingin ajukan soalan kepada Ustaz. Mengapakah akidah penting bagi seseorang individu dalam menghadapi zaman masa kini? Terima kasih. Okey, terima kasih atas soalannya. Terima kasih kepada Siti Khadijah. Okey, kita bila bincang soal kepentingan di awal tadi pun kita dah sebutkan pentingnya seseorang itu adanya akidah dalam kehidupannya, khususnya kita katakan tentang soal individu. Kita tak bincang soal yang lebih besar lah kita berbincang dalam soal kita kata soal individu itu. Jadi penting tak kita akidah ni sangat sebab kita kena ingat selepas kehidupan kita ada kehidupan yang lain selepas itu. Ini sebab kita melibatkan akidah kepercayaan kita. Kita bukan seperti agama-agama yang lain yang tidak ada kita katakan kepercayaan selepas ini mati terus habis, tidak ada. Tapi kita bila kita akidah ahli sunnah wal jamaah itu, maka ada kepercayaan selepas kehidupan ada kematian. Jadi kalau di soal akidah itu tak diperbetulkan, dia memberi kesan kepada kehidupan kita selepas ini. Kan kesan itu. Apa kita nak jadi apa, kita nak dapat apa, kita nak ke mana. Itu dia berkaitan dengan kita kata pegangan kita semasa di dunia. Yang menentukan. Sebab itu kita katakan bila kita dah pengakuan tadi dah kita bersaksi dengan Allah SWT, kita pun dah laksanakan rukun iman, rukun Islam itu kemudian perlu kita bukan hanya sekadar bersaksi saja, mengucap di rumah saja, tapi kita pernah lakukan. Kan lakukan apa yang kita dah janji dulu. Kita contohnya rukun kita katakan nak solat, puasa ke zakat, kita lakukan buat. Kan penting sebab dia kita katakan adalah kesan-kesan yang untuk pada masa-masa yang akan datang Kemudian tapi kita kena ingat akidah itu penting. Kita dah tahu tadi rukun iman Islam tadi, tetapi pastilah kita kena mencari akidah yang betul, bukan akidah yang songsang. Di zaman kita ni, kalau individu itu dia tidak memahami betul-betul tentang soal akidah, maka dia akan pegang pada akidah yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Kan banyak kan kita di Malaysia ni, Syiahnya, Wahabinya, kan yang akidah-akidah yang songsang, dan akhirnya dia memberi kesan pada individu itu di penghujung hidupnya. Kalau akidahnya tak betul, pasal dia sesat lah. Rugilah dia beramal. Tak ada pahala. Allah tak iktiraf pula akidah tersebut. Jadi
Dia kena, senang cakap, nak kena dapatkan, kita katakan akidah yang sahih ataupun akidah yang betul, itu ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita mencari akidah yang mudah-mudah. Zaman sekarang kita mudah viral, betul tak? Apa-apa kita kata fahaman-fahaman yang pelik-pelik ni sekarang kan ya. Orang nak cari yang mudah, orang nak cari yang senang. Sembahyang kalau boleh ada nak setahun sekali dia sembahyang raya, sembahyang lain tak nak sembahyang kan. Orang nak mencari yang mudah ya, tetapi akidahnya salah tak betul ya. Kemudian kita kena landaskan dengan dua lah ya. Sebab apa penting kita kata benda tu akan memberi kesan pada akan datang, tapi nak dapat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dua kita kena pegang. Pertamanya kita katakan dalil akidah Islamiah, dalil daripada akli, yang ini menggunakan akal kita, dan daripada nakli, yang ini Al-Quran dan Sunnah. Kita nak dapat akidah yang betul, nak selamat di masa akan datang, tak boleh lari daripada dalil nakli, akal kita ya, dan juga dari nakli, yang ini Al-Quran dan Sunnah kita kena pegang betul-betul. Baru kita katakan hidup kita di masa kini ni, sekarang kita ni individu terutamanya ya, kalau akidah dia tak jelas, akidah dia tak betul, akan datang kehidupannya akan makin susah lah ya. Sebab tu kita sangat menekankan tentang soal akidah, sebab dia penentu untuk akan datang tu, benar ke tak benar ke, seksaan ke tak kena seksa, semua bergantung pada akidah kita. Sekarang nilaian akidah yang kita katakan sangat-sangat bernilai. Pada khususnya kita bincang soal individu itu, jadi dia kena, pada saya dia kena tahu akidah yang sahih, akidah yang sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz untuk jawapannya tadi. Okey, kita beralih kepada soalan seterusnya. Apakah punca-punca yang merosakkan akidah pada masa kini yang Ustaz boleh kongsikan? Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih pada soalannya. Untuk kita katakannya punca-punca ya. Kita memang tak boleh lari. Bila kita bincang soal akidah, kita memang tak boleh lari. Akan ada orang yang tak akan ikut akidah yang sebenar. Pasti ada. Jadi akan timbul persoalan pula, apa puncanya? Kenapa lu jadi macam itu? Ya? Kan pasti dia ada punca. Ya, kenapa dia tak boleh ikut landasan yang sebenar? Maka saya tengok beberapa pandangan para ulama, maka dia mengatakan punca akidah seorang itu dia boleh rosak ya, ataupun tidak mengikut acuan yang Rasulullah telah tunjukkan itu, di antaranya adalah ya, salah satunya dia kata mengungkapkan perkataan ataupun perbuatannya itu yang tidak selari dengan ajaran agama Islam. Percakapannya kan, perbuatan itu ya, ataupun perlakuan lah kita katakan, dia tak selari dengan apa yang agama telah gariskan. Kan zaman sekarang banyak orang-orang barat lah, ataupun dia menghina Nabi, betul tak? Betul. Itu maksudnya benda itu ada juga orang-orang yang Islam juga yang turut terpengaruh. Betul tak? Maksudnya dia punya akidahnya tak jelas, dia tak faham. Jadi ada orang yang menghina Rasulullah, dia pun ikut tumpang sekaki ya. Jadi kita kata perbuatannya itu telah merosakkan dia punya akidahnya. Ataupun percakapannya, umpama contoh percakapan ni, percakapan ni contohlah kita katakan ubat itulah yang menyembuhkan, bukan Allah Ta'ala. Betul. Percakapan tu. Tetapi percakapan itu dia boleh merosakkan akidah, sebab dia telah bergantung kepada ubat, bukan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Macam tapi kita katakan kalau macam perbuatan tu jelas-jelas lah kan, kita pergi ke gereja ke, kita pergi ke mana tokong mana-mana ke, meniru perbuatan agama lain ke kan, tu dia boleh juga merosakkan kita katakan akidah kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ataupun kan sekarang viral kan isu apa? Tak bertudung pun tapi kalau solat tak mengapa apa? Betul. Johan punya tu. Kan? Akhirnya isu itu ya, ialah mungkin yang bercakap itu ialah saya kira dia tu pelakon ataupun pelawak lah, bukan kita kata dia title ustaz. Jadi bila dia bercakap begitu, jadi orang followernya pun ramai, akhirnya
orang akan follow dia. Aku tak bertudung pun tak apa, nyanyi aku solat. Nampak? Itu kalau kita amati, kita faham betul-betul, dia juga boleh merosakkan akidah. Ya. Betul, kita kena faham betul-betul. Ya. Remaja-remaja kita zaman sekarang ni kena faham betul-betul. Ya. Jadi solat dengan tutup aurat, dua tuntutan yang dua-dua kena buat. Mana ada pilihan? Mana ada choice? Tak ada. Ya, tak ada pilihan. Kau kena tutup aurat, kau kena solat. Tak boleh pilih. Kau nak pilih mana? Saya pilih yang tak bertudung tapi dia solat. Tak ada. Tak boleh. Kedua-dua kita kena buat. Faham tak? So, benda tu viral. Orang tu buat. Jadi akhirnya benda tu anak-anak muda dia ikut perkara tu. Ya, akhirnya dia lupa dia memberikan kesan kepada rosaknya akidah tadi tu. Ya, itu pertama. Yang keduanya menghina lah ya. Menghina apa-apa jua ya, yang disyariatkan ya kepada kita. Contoh setelah menghina tutup aurat tadi tu ya, apa-apalah nak solat-solat, kalau hati tak baik, kalau mulut pun macam longkang tak gunalah sembahyang, contoh kalau kita katakan ya. Ini benda-benda kita telah menghina ya. Kan kewajipan itu ya. Jadi ataupun walaupun benda tu ya secara mungkin dia mengatakan saja gurau-gurauan ya, gurau-gurau kawan-kawan, kadang tercakap terlepas sebagainya, tetapi dia kena faham dia perkara itu dia melibatkan soal rosaknya akidah itu yang telah dia janji tadi tu ya. Kemudian yang kita katakan yang ketiganya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur. Yang kedua tadi tak percaya tadi tu. Tak percaya kedua dia kepada apa yang Allah turunkan, yang apa yang disyariatkan rukun iman lah Islam, dia tak percaya. Malahan dipelekeh dan sebagainya. Tapi yang ketiga ni adalah perbuatan kufur dia. Ataupun dia syirik pada Allah Ta'ala. Ni syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata banyaklah kadang perbuatan-perbuatan syirik ni banyaklah ya. Kalau secara terang-terangan tu menyembah berhala tu terang-teranglah syirik ya. Jadi kalau kata syirik, kalau perbahasan para ulama, syiriknya dua. Satu syirik yang khafi, yang khafi ni yang tersembunyi, yang jali itu yang nyata. Kalau dia menyembah berhala tu nyata, nampak perbuatannya, syirik dia pada Allah Taala, rosak iman dia, rosak akidahnya. Ataupun yang khafi tadi tu dikatakan benda yang tak nampak. Tak nampak ni contohnya macam ya, aku bekerja siang malam menyebabkan aku jadi kaya. Kan? Aku kaya ni sebab aku bekerja keras siang malam pagi petang, bukan Allah yang bagi. Tu tak boleh. Jadi benda tu dia akhirnya dia telah kufur, telah syirik pada Allah SWT secara akhirnya menyebabkan akidahnya rosak. Ya, pemakaian umpamanya. Kan? Pemakaian pun kita kena berhati-hati. Raja ya sekarang fashion kita macam-macam, betul tak? Betul. Ya, kita tak nafikan perkembangan fashion di Malaysia ni sangat luar biasa pengembangannya. Ya, kalau baju tu dah macam-macam lah dia katakan ni, belah sini tak tahu macam mana kan ya. Tapi perkara itu dia melibatkan soal kita punya kepercayaan kita lah pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini pakaian-pakaian ataupun pakaian-pakaian yang mengikuti agama-agama lain umpamanya kan, pakai baju sami ke, pakai baju tok mana kan ya, yang menyobek agama lain, maka benda tu boleh merosak akidah. Dan yang keempatnya adalah mempersendakan agama Allah ya, persendakan agama Allah Taala. Kau masuk agama Islam ni buat apa? Tak selamat. Contohlah walaupun dia kata dalam bentuk gurauan. Aku ni sembahyang dah lama, tapi kenapalah susah. Kan? Kenapalah orang yang bukan agama Islam, non-Muslim itu ya tak sembahyang tapi hidup kaya raya, rumah banglo, kereta banyak besar-besar. Ya, ini kena kita kata-kata begini kita kena jaga sebab kita telah mempersendakan agama kita. Ya, secara tak langsung dia telah memberikan kesan kepada kepercayaan kita pada Allah Subhanahu Taala dan memberi efek kepada kita punya akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. By the way, saya memang
sangat setuju dengan semua punca-punca dia lagi. Yang pertama tu secara lisan tu kadang-kadang tanpa kita sedari benda Ya, tu betul. dah boleh sampai merosakkan akidah. So macam kena jaga, berjaga-jagalah bila berkata-kata kan. Okey, kita akan ke soalan yang seterusnya. Apakah kesan jika seseorang tidak memiliki akidah yang kuat dalam menghadapi dunia masa kini? Okey, terima kasih pada soalannya ya, saudara Zarina. Okey ya. Kita katakan ya, tadi kita dah bincangkan punca ya, rosaknya akidah seseorang itu, dan kita katakan ya kesan ya, jika dia tidak memiliki akidah yang kuat. Ya, zaman sekarang ya tak macam zaman dahulu punya cabaran. Ya. Zaman dahulu ya, cabarannya taklah sehebat macam kita zaman sekarang. Kita katakan zaman dahulu itu maksiat itu payahlah kita nak lakukanlah, ataupun lakukan besok orang kalau nak buat maksiat pun dia akan tahulah malunya lah, senang cakap ya, sembunyi-sembunyi ya, kan. Tapi zaman sekarang ni, maksiat hanya di hujung jari. Ya, kan. Ya, anak-anak muda ni biasa banyak dalam TikTok lah kan, ya. Dia bergantung pada kita lah. Kita menggunakan media sosial itu. Ini nak cerita tentang kesan lah akidah tu. Jika dia tidak ada akidah tu, dia berbalik pada hati kita ni, ya. Kan kita kata ya. Sebab kita kalau berada, contoh kita berada di alamnya, sebab maksiat ni sekarang mudah, sangat mudah. Ya, kita katakan sangat mudah ya. Jadi kita dengan telefon kita ni pun maksiat tu sudah boleh berlaku. Hanya bergantung pada akidah kita. Kalau kita ada akidah, pegangan yang kuat, ya, pastilah mungkin kita akan contoh layari TikTok yang baik-baik saja. Betul tak? Kita tak akan buat yang bukan-bukan, betul tak? Tapi kalau kita tiba-tiba kata ada yang begitu, bukan benda yang tidak sepatutnya, artinya pegangan akidah kita itu dia masih bergoyang. Kita faham manusia semua buat silap. Tak ada yang sempurna, betul tak? Tak ada yang sempurna, kita faham. Ya, tetapi janganlah sampai kita terlalu teruk sangat. Ya. Kan terlalu ini teruk sangat kata. Jangan sampai kita macam itu. Jadi penapis yang paling terbaik kita nak menapis segala anasir-anasir maksiat yang tak elok ni adalah dengan kita memperbaiki kita punya akidah tadi tu. Ya. Memperbaiki kita punya akidah tu. Ya, bila akidah kita jelas apa iman, dia akan beri kesan pada iman, ya, maka benda-benda yang negatif tidak akan mudah meresap sebab kita ada filter yang terbaik. Tapi kalau kita tak ada filter yang terbaik, akhirnya kita akan hanyut mengikut arus semasa. Ya, kadang manusia ni saat dia itu senang, ya, dia akidah dia tak akan teruji, ya. Saat dia ada segala-galanya, pinjaman marah, gitu gini, senang dapat setiap hidup mudah, duit banyak, contohlah kita katakannya, dia iman dia tak teruji. Tapi bila iman dia diuji, bila saat dia berada dalam kesusahan. Kan? Kenapalah aku, ya Allah, yang diuji? Kan kita kata, kenapa aku? Kenapa tak orang lain? Tapi apa Allah Ta'ala kata, why not? Kan, kan untuk diuji. Ya, tapi kalau kita memiliki iman ataupun akidah yang sempurna, datanglah macam mana pun keadaan. Keadaan kita senang, kita susah, kita sedih, kita gembira, kita apa sebagainya. Tapi kita ingat, kita ada akidah yang jelas. Maka dia tidak akan memberi kesan yang negatif dalam kehidupan kita. Ya, jadi pada saya kalau seorang tu memang tak ada akidah yang jelas, yang kuat, dia akan kita katakan mengikut arus perkembangan yang negatif lah dalam kehidupan kita. Ya, pelajar okey, wallahualam. Terima kasih Ustaz penjelasan yang sangat tepat dan jelas. Tadi Ustaz dah jelaskan punca-punca dan kesan. Soalan saya sekarang pula, apakah langkah-langkah seseorang individu dalam mengatasi akidah pada masa kini? Terima kasih. Okey.
Terima kasih di atas soalannya. Okey, ya, kita langkah. Kita dah bila kita dah tahu punca, ya, apa yang penting pada diri individu, kita tak lari daripada apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil, ya, untuk kita katakan nak mengatasi lah, ya, tentang soal akidah ini. Jadi pada saya yang penting adalah dalam soal akidah ni, pertama kita kena tahu akidah kita itu akidah yang betul ataupun akidah yang jelas. Ya, tu pertama kita kena tahu. Aku anut akidah Sunnah wal Jamaah ni betul ke tidak? Tu ya. Berdasarkan kita katakan Al-Quran Sunnah ni sebagai rujukan. Kalau clear, okey, cantik, jelas, tak ada masalah, ya. Itu langkah pertama. Kedua, kita kena sentiasa upgrade ilmu kita, tambah ilmu. Ya, tambah ilmu. Sebab serangan sekarang ni, ya, serangan daripada media massa terutamanya kan, dia bermacam-macam. Ramai orang yang nak cuba memesongkan akidah yang benar. Ya, kan. Dulu perang angkat senjata, betul tak, ya? Pergi perang naik kuda gitu. Sekarang tak ada. Kita berperang dengan alam maya. Betul tak? Hari-hari ada je orang akan keluarkan video-video dalam TikTok ke Twitter ke sebagainya. Macam benda-benda yang menyerang akidah kita ni. Ya, tapi kalau kita tak ada upgrade ilmu, tak ada maksudnya pada saya pengetahuan lah kan tentang agama tu, ya. Kita kena tahu. Ya, jadi akhirnya kalau kita tahu, kita ada ilmu tentang agama tu, tentang akidah itu, sikit sebanyak kita boleh, kalau kita tak mampu nak beritahu orang pun, sekurang-kurangnya filter untuk kita lah, individu. Ya, kadang-kadang kita memang kita ni nak cakap orang tak pandai lah, tapi untuk diri kita tu okey lah, macam tu okey lah tu, ya. Sekurangnya untuk benteng diri kita sendiri, ya, untuk kita kata menambah. Yang keduanya lah, kita kata kena tambah ilmu, ya, berkaitan dengan kita punya akidah ni. Yang ketiganya adalah, ya, kita katakan adalah, ya, kawan, ya, kita kata bijak lah, ya, untuk kita mencari kawan kita tu, ya, yang faham, ya, tentang kita kata tentang seluk-beluk beragama lah, sekurang-kurangnya dia faham dan dia boleh menasihatkan kita. Itu kita perlu ambil. Mungkin kita faham, kita tak ada masa untuk mungkin nak pergi kuliah, dengar kuliah ceramah, mungkin tak sempat. Ya, ataupun kita mungkin ada masa, ya, kita buka TikTok, tengok ceramah Ustaz Wadi ke siapa-siapa, tengok, boleh. Tetapi adakah yang disampaikan itu benar ataupun tidak? Waktu saya kata, kita bila melayari sesuatu yang ada di alam maya, terutama khusus dalam bidang agama, kita kena dengar sampai habis. Jangan kita ambil 5 minit, itu je kita dengar. Akhirnya banyak masalah berlaku lah kan, ya. Sebab kita tak faham apa yang dibincangkan daripada awal. Kita ambil sekerat itu je 5 minit je. Yang 1 jam tu kita tak dengar. Akhirnya itu yang menjadi pegangan. Tapi sebenarnya kalau kita ada kawan, ya, yang saya kata tadi tu, dia bolehlah, ni tak betul ni, sekurang-kurangnya lah, ya. Ya, dia boleh membantu kita. Ya, tu kawan yang kita kata baiklah, yang boleh membantu kita tu, itu sangat-sangat perlu pada saya kita zaman sekarang, ya. Kemudian yang ketiga, kita katakan adalah kita jangan mudah terpengaruh lah pada saya dengan kadang-kadang ialah maklumat-maklumat yang berada di alam sosial ni lah, ya. Ya, kan dulu orang-orang dulu memang pergi jumpa tok guru, mengadap kan menadah kan, duduk bersila gitu kan, tu dulu. Zaman sekarang memang kita punya proses pembelajaran tu dia dah berubah, ya, ke arah kita dah banyak tengok media sosial saja gitu. Tapi kita katakan perlu juga kita adakannya benda-benda yang tak ada kaitan, kita tak payahlah. Saya cakap benda-benda yang ngarut tu kita tak payahlah. Ya, sebab itu dia ada kesan pada akidah kita tu, ada pegangan tu, ya. Kalau dah contoh kita hari-hari kan tengok iklan kan aiskrim, duduk kat TV kan, kita tengok iklan aiskrim.
Oh sedapnya, kayak keluar lagi. Lama kelamaan dia memberi kesan tak pada pemikiran kita. Ya, wih sedapnya aiskrim, kita pun pergi beli. Betul tak? Sama lah juga macam kita bila alam maya ni kita hari-hari kita tengok. Lama-lama terfikir nak buat lah. Contoh begitu lah. Jadi kita kata kita jangan, bukan tak boleh nak bergelumang dengan media sosial, silakan. Iaitu zaman you all lah kita katakan, zaman tu. Zaman sekarang ni yang banyak, tapi boleh. Tapi saya kata perlu ada, macam saya cakap tadi, perlu ada penapis filter yang terbaik untuk diri kita ya. Itu di antara beberapa langkah lah yang kita boleh ambil lah insya-Allah, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Soalan saya seterusnya, bagaimanakah akidah dapat mempengaruhi perilaku seseorang terutamanya pada zaman moden ini? Okey. Daripada awal perbincangan kita tu memang kita dah menekankannya, kita katakannya soal kepentingan akidah lah ya. Sebab dia akidah dia dah melibatkan soal kita di dunia dan juga di akhirat. Ya, itu kita tak boleh nafikan ya. Sebab tu kita katakan dia mempengaruhi ya kita kata tindakan lah perbuatan seseorang itu ya. Kalau kata dia memang dia akidahnya dia itu memang jelas ya. Dia takkan ada apa masalah pada dia sebab dia akidah dia jelas. Tapi kalau dia akidahnya samar-samar, itu yang macam kita bincangkan tadi tu ya, banyak perkara yang berlaku ya, yang tidak sepatutnya yang dibawa dalam kehidupannya ya. Jadi dia ada sebab kita katakan ya, dia mempengaruhi itu sebab dia melibatkan kita soal iman. Betul tak ya? Melibatkan soal keyakinan kita kepada apa yang Allah Taala perintahkan kepada kita. Ya, dan kita kena ingat itulah ya, dan kita bila kita bincang dunia dan akhirat, pasti kita tak lepas daripada bincang dosa dan pahala. Ya, pasti juga kita tak terlepas bincang daripada kita katakan kehidupan selepas ini. Kita takkan lagi daripada itu. Ya, jadi ala kulihannya bila kita katakannya soal balasan, kita kata balasan lah daripada Allah Taala kan ya. Nak buat baik dapat pahala, kita katakannya buat jahat dapat dosa, itu kita tak boleh lagi daripada konsep tu. Sebab kita dah janji awal-awal dulu. Kau nak ke tak nak, mahu ke tak mahu, suka ke tak suka, bila dah berjanji, kita kena buat. Tapi kalau kita ingkar, tu kata tadi, bila kamu buat, akan dapat pahala, kamu ingkar, akan dapat dosa. Lepas tu bila dah ada dosa dan pahala, kita berbalik kepada soal kita tadi, dia ada akhirat tadi tu, yang akan kita katakan kita dapat balasan. Dia kata, jadi bila akidah tu memang kita katakan dah ya, sangat-sangat penting lah ya untuk kita perbetulkan. Masalah akidah ni ya, zaman kita ni memang amat saya kira memang amat penting. Memang sangat-sangat penting. Ya, yang kita tak boleh nafikan ya. Memang kita faham kadang tugas kita macam you all seorang pelajar mungkin banyak tugas. Kita faham. Tapi dalam masa yang sama akidah kita pun perlu kita pertahankan. Kita semua akidah jelas dah, faham dah kena sembahyang kenapa kita faham. Ya, kan kadang sesekali kita tertinggal. Sembahyang 5 tiba-tiba dia 2 je contohlah kita kata. Itu maksudnya akidah kita ada sikit bergoyang tapi kita kembali balik semula kepada akidah yang sebenar. Ya, macam ni. Jadi saya katakan begitu lah, pengaruh ya perilaku seseorang itu ya, dia adalah terkait dengan dia punya soal akidah dia, soal keimanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang yang zaman COVID dulu membunuh diri. Kenapa? Kan zaman COVID dulu orang banyak bunuh diri, ya. Apa masalahnya? Sebab akidahnya. Faham tak? Dia kata kesan tu. Pengaruh pelakuan itu. Ya, kenapa dia bunuh diri? Sebab akidah dia Allah Taala bermasalah. Betul tak? Kalau kata dia akidah dia jelas, bagus, dia takkan bunuh diri. Ya, kan mungkin akan terus move on untuk hidup dia. Mungkin susah dan sebagainya. Tapi kenapa dia mengambil jalan yang pintas? Sebab dia kata akidah dia tak jelas, akidah dia bermasalah. Ya, maksudnya kita kata akidah ni dia mempengaruhi perbuatan seseorang itu. Kan, bagaimana cara dia berfikir. Dia dapat masalah, dipikir macam mana? Kata dipikir macam mana? Aku ni dapat ada masalah ni. Ni duit tak, contohlah kita katakan duit tak ada. Dia fikir
Aku nak curi ke nak bekerja? Kat situlah kita terletaknya akidah tadi tu. Nak senang ke curi je lah, senang. Kan? Tapi bila kita ada akidah tadi tu, ada keimanan tadi tu, maka bekerjalah, dapat dia sebagainya. Kita kata begitulah. Nah, kita katakan akidah tu dia sangat mempengaruhi kehidupan seseorang itu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz untuk jawapan kepada soalan, iaitu bagaimana akidah dapat mempengaruhi perilaku seseorang pada zaman moden ini. So soalan saya seterusnya untuk Ustaz adalah, pada pendapat Ustaz Azman, apakah rumusan yang Ustaz boleh simpulkan tentang akidah dan peranannya dalam masa kini? Okey, terima kasih ni Saudara Zafri dengan soalannya. Jadi alhamdulillah kita katakan dengan cabaran kita yang terlalu banyak masyarakat zaman sekarang ni kita tak boleh lari daripada cabaran. Kehidupan pasti dia ada cabaran. Cumanya kita kata bagaimana kita berhadapan dengan cabaran tersebut. Itu je. Dia tak boleh lari. Siapa boleh lari? Malaslah ni, larilah ke tempat lain. Ada masalah juga. Betul. Tak nak dah belajar di rumah pun ada masalah juga. Kita dah belajar masuk UPTM pun masalah juga. Jadi kita manusia tak boleh lari daripada masalah. Cuma kita kata, adakah kita nak membesarkan masalah ataupun kita nak membesarkan Allah Ta'ala? Tu kata dia bersangkut dengan akidah tadi tu. Dia kata bersangkut dengan soal akidah tadi tu. Tak adanya katakan manusia yang dia tidak ada masalah. Semua maksud dia ada masalah. Tapi cuma bagaimana cara kita nak handle masalah tersebut. Lepas tu dia katakan dia berbalik pada soal akidah tadi tu. Masalah tetap akan datang. Kita sekian akan datang. Itu pasti akan ada. Pasti akan lalu. Cuma kita bagaimana kita nak menguruskan kita punya masalah tadi tu, dia berbalik adalah pada soal akidah kita itu. Sebab tu pada saya daripada sudut rumusannya kita katakan adalah kita kena mencari akidah kita yang sebenarnya, bukan akidah yang samar-samar. Kan banyak ajaran yang tak betul di Malaysia ni pun, kita tak menafikan. Banyak sangat. Orang nak mencari shortcut. Jalan yang mudah, jalan pintas nak masuk syurga. Tetapi jalan dia salah. Akidah ni salah. Jadi kita kata perlu sangat-sangat seorang tu dia mencari akidah yang jelas lah. Nama kita tak nafikan lah kenapa ahli akidah ahli sunnah wal jamaah sahaja yang Allah iktiraf, yang Rasulullah sebutkan. Sebab itu berdasarkan hadis betul tak ada Rasul sebutkan Islam ni akan terpecah pada 73 golongan. Nabi SAW cuma satu je Nabi kata yang akan masuk syurga, itu ahli sunnah wal jamaah. Itu akidah lah maksudnya. Itu pegangan lah maksudnya. Kita tak boleh ambil fahaman yang lain. Syiah, senang kalau nak ikut Syiah. Kan, sembahyang berapa je. Kan, orang, kenapa masyarakat kita zaman sekarang ni banyak terpengaruh dengan ajaran Syiah? Sebab Syiah menawarkan dia punya fahaman dia, ideologi dia itu yang lebih ke arah berseronok-seronok. Kan, apa tawaran Syiah pada orang-orang ahli Syiah? Apa ditawarkan? Apa yang ditawarkan pada ahli Syiah? Pernah baca tak Syiah? Apa ditawarkan adalah kahwin mut'ah, betul tak? Nampak? Kahwin kontrak itu, benda-benda itu yang berjaya menarik orang-orang kita ni masuk pada agama Syiah. Mereka menawarkan kahwin kontrak itu jadi minat. Tapi soal akidah ni salah lah, tak betul lah. Jadi kita katakan di zaman sekarang cabaran kita, di samping kita mendepani cabaran yang akan datang, yang akan lebih mencabar, tapi dalam masa yang sama pada saya akidah kita tu kita perlu kuatkan. Akidah itu kita perlu kuatkan. Kita faham, alah takkanlah nak beria sangat-sangat muda-muda lagi Ustaz, enjoy dulu, kita faham. Bukan tak boleh nak enjoy. Bukan tak boleh nak bersuka. Sukalah. Nak pergi sesekali, nak pergi lepak-lepak mamak ke apa, ikutlah. Tak ada siapa marah. Cuma kita kena ada filter. Betul tak? Itu je.
Ini dia melibatkan soal akidah. Ya, kan? Bila kita tidak ada akidah, kita akan rosak segala-galanya. Dan masa depan kita nanti, future yang akan datang, yang kehidupan yang abadi itu pun dia akan rosak berpunca daripada akidah kita yang tidak jelas. Okey, wallahu a'lam bisawab. Okay, terima kasih Ustaz untuk penerangan yang jelas. Seperti yang kita tahu macam bagaimana kita nak cara menghadapinya. Masalah tetap akan datang walaupun kita lari macam mana pun. Dan dia juga berbalik pada soal akidah lah. Betul, kuatkan akidah apa semua. Okey, kita seterusnya kita akan masuk kepada rumusan. Iaitu akidah memiliki peranan penting dalam menghadapi dunia masa kini. Akidah juga memberikan kekuatan, pedoman moral, panduan dalam membuat keputusan, pengaruh yang negatif dan inspirasi dalam membuat kebaikan. Dengan memperkuatkan akidah dalam diri, kita dapat menghadapi dunia moden dengan keyakinan, integriti dan sumbangan dalam sudut positif. Seterusnya ada ahli kumpulan saya mahu menambah. Baik, saya ingin menambah sedikit rumusannya. Okey, seperti yang kita tahu, kita perlulah berpegang dan mentafsirkan hukum-hukum Islam berdasarkan dengan sumber perundangan utama iaitu Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas tanpa menolak atau mengurangkan peranan salah satu daripadanya. Okey, yang kedua, berpegang kepada ajaran Islam yang meliputi perkara mengenai iman iaitu akidah, Islam iaitu syarak dan ihsan iaitu akhlak. Yang ketiga, berpegang kepada Al-Quran yang dihimpunkan oleh para sahabat terutamanya Al-Quran yang dikenali sebagai Mashhaf Uthmani serta berpegang kepada Al-Sunnah terutamanya hadis-hadis yang dihimpunkan oleh imam-imam besar hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan imam-imam lain yang diiktiraf. Seterusnya, berkepercayaan bahawa para sahabat kesemuanya bersikap benar dan adil tanpa mengufurkan salah seorang daripada mereka. Seterusnya, percaya dan beriman kepada perkara gaib terutamanya yang sabit melalui Al-Quran dan Al-Sunnah seperti siksaan azab kubur, pembalasan syurga, neraka dan sebagainya. Dan seterusnya adalah tidak mengkufurkan saudara se-Islam atau yang mengkiblatkan Kaabah dengan mudah kecuali dengan pertimbangan ilmu atau hujah yang kuat dan sikap yang adil. Yang terakhir, kesederhanaan dalam kepercayaan dan pengamalan iaitu tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu cuai. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih Ustaz kerana meluangkan masa untuk mengadakan interview bersama-sama dengan kumpulan kami. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz.